Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik sekali. Selamat datang. Okey, hari ini kita sambung pelajaran kita trigonometri. Lama kita tak belajar ni, puan kan. Graf fungsi sinus, cosinus and tangent. Saya dah pernah ajar ke? Saya pernah kan? Saya pun tak ingat ah. Dalam mat je lah cikgu. Oh, dalam mat. Mat belum ah? Mat belum. Saya pun lupa aku dalam mat belum ke. Betul lah. Sebab lebih kurang kan. Okey, dia sebenarnya fokus kita nak lukis graf ni, kita nak lukis graf ni, fokus kita pertama adalah graf basic. Graf basic untuk lukis graf adalah graf sinus, graf sin. Kalau kamu faham graf sin, kamu akan faham graf cos. Tan tu lebih kurang akan faham jugalah sebab term-term dia yang penting. Okey, kita tengok ni, saya bagi ni terus soalan, maksudnya dia bukan belajar basic sangat pun, terus soalan. Dengan menganggap kamu ada sikit lah asas. Ada sikit asas kan. Maksudnya asas dia apa? Kalau saya beritahu y sama dengan sin x ni, kamu tahu apa benda ya, kita mahu tahu dah basic dia. Graf apa? Graf sin ni dia s. Ni asas. Okey, yang mana ujung dia kalau pakai radian untuk mat biasanya 2 pi, tengah-tengah dia pi. Amplitude dia 1. Oh, negatif 1 macam tu. Okey. Macam mana pula cerita dia y sama dengan cos pula, cos x. Kita letak nombor 2 pula kat depan. Kita ubah sikit jadi amplitude dia kan. Amplitude dia sama juga graf dia. Tengok. Graf cos dia start atas. Begitu. Ujung dia tetap 2 pi. Tengah-tengah ni pi. Atas dia amplitude dia pula berubah jadi 2. Bawah. Negatif 2. Sama. Ini basic kan. Basic. Tan pula kan. Y sama dengan tan X. Ini semua dalam matematik. Dalam mat. Okey, tarik graf tan ada 4 ekor. 4 ekor kan. Ekor yang pertama, ekor naik atas. 1. Asimtot. Turun. Naik balik. Naik je jumpa asimtot. Turun. Ujung ni 2 pi. Tengah-tengah ni pi. Amplitude. Okey, amplitude dia untuk ni biasanya 1. Kamu kena ingat kalau nak tepat 1 duduk tengah-tengah tau. Kalau nak sharp, 1 akan duduk tengah-tengah ni. Kalau graf macam ni lah, 1 duduk tengah. 1 dia akan duduk dekat 45 darjah. Macam tu. Kalau nak tepat, tapi biasanya main letak je, tak ada masalah. Kan? Okey. Jadi, nombor yang kamu kena hafal untuk sin. Apa kena hafal sin? Sin 30 darjah sama dengan 1/2. Okey, dalam red lebih kurang sin pi over 6. 1/2. Okey, cos. Cos 60 darjah sama dengan 1/2. Apa ni? 60 darjah adalah pi per 3. 1/2. Okey, ini kena ingat sebab apa? Pi adalah sama dengan 180 darjah. Macam tu. Dan pi 180 darjah, 2 pi sama dengan 360 darjah. Dia ni basic-basic kan. Okey, tan apa? Tan yang kamu kena hafal adalah tan 45 darjah. Sama dengan 1. Dalam red, 45 darjah adalah pi per 4. 180 bahagi 4. 1. Ini semua benda-benda basic yang kamu patut ketahui. Kan? Selain daripada dekat graf. Dekat graf ni dia akan bagi apa? Tengok. Ni. Sin 2 pi kosong. Sin pi kosong. Ni kita tengok. Yang ni benda-benda yang wajib diketahui oleh pelajar. Okey. Masuk ini mat ni. Ni semua dalam matematik sahaja. Belajar dah. Kan? Masuk dalam mat kita tambah sedikit. Dia tambah sedikit. Dia ada sikit je. Sedikit. Contohnya kalau saya bagi kamu graf dia. Y sama dengan. Tengok soalan nombor 22 terus. Nombor 22. Y sama dengan 1 tambah cos. Okay. 2x. Okay. Lepas tu dia kata Y sama dengan 2 sin 2x. 2 graf sekali. Dia bagi domain dia X kosong 2 pi. Okey. Nampak? 2 graf. Pada paksi yang sama. Lakarkan graf ni, lakarkan graf ni. Dua-dua graf kena lakar.
Nampak? Ni macam mana kita nak lakar graf ni? Okey, kita tengok. Yang pertama, setting kita. Sebab tu kalau kau tengok bila saya buat graf, saya pakai kertas gambar belang ni. Sebab apa? Kan? Kertas ni yang kamu akan gunakan jawab exam nanti. Kan? Okey, mana pensel saya? Anak saya suka main pensel. Okey, ni pensel. Pensel boleh nampak tak? Tak nampak kot. Tak payah. Kan? Pakai pensel tu tak nampak pula. Aduh. Okey, kita tengok starting. First kali saya nak lukis Y1 tambah cos 2X. Apa persediaan kita untuk buat Y sama dengan 1 tambah cos 2X? Pertama, fokus kita tengok dekat berapa graf nak kena buat X ni. Okey, kita panggil dia frekuensi. Ni kat sini dia. Y sama dengan 1 tambah cos 2X. Okey, fokus mula-mula tengok dekat sini. Ini namanya frekuensi. Okey, biasanya frekuensi standard dia untuk graf sin dengan cos kan. Biasanya kalau kita tengok 1x dia akan ada 4 kuadran. Maksud nampak 1x. Contoh macam ni x nampak ada 4 kuadran. 1 2 3 4. 4 kuadran. Kan? Iaitu 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. 90, 180, 270, 360. Macam kita belajar kuadran. Ada 4 kuadran. Kuadran ni dia akan simetri nampak. Dia akan bentuk ni dengan ni simetri, ni dengan ni simetri, sama dengan ni. Ni, ini dia tak simetri, cuma dia lebih kurang macam tu. Nampak? 4. Tan pun 4 juga. Semua ada 4. 4 kuadran. Nampak? Ini maksudnya 1x 4 kuadran. Jadi kalau 2x secara umumnya kita kena buat 8 kuadran. Ini teknik penyediaan. Biasa. Tak payah buat tak apa kalau dah biasa. Tapi saya ajar kamu untuk graf cantik, kena buat lah. Apa masuk 4 kuadran ni? 8 kuadran. Kita buat graf kita. Tengok graf, buat garis, spasi Y. Okey, ada 8 kuadran. Lepas tu tengok dia punya amplitude. Amplitude dia kalau depan ni 1. Kalau 1, kita boleh buat suka hati kita. Berapa? Contoh bila kalau dalam exam, biasanya kalau 1, saya lebih fokus pada tinggi sikit lah. Jangan buat 1 line. 1 kita buat 2 macam tu. Kan? Gariskan. Ni saya letak satu kejap. Ini maksudnya pen merah saya pakai ni. Pakai pensel lah sepatutnya. Pakai pensel. Okey. Berapa? 8 kuadran. Kurang Pakai separuh pembaris je ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini pakai pensel je. Kan? Warna merah ni kan. Okey. Kemudian kita akan buat graf cos dia. Mana graf cos dia? Cos 2x. 2 kali graf cos. Saya akan start dekat mana? Saya akan start dekat sini. Cos dia V. Sini. 1 graf. 2 graf. Saya tak pedulikan 1 ni. Ini tak tengok lagi. Saya tengok ni dulu. Saya akan buat. Dia graf cos dia akan mula macam mana? Kanan dulu. Ni, tarik. Dia jadi cantik lah. Lepas tu, balas balik. Nampak? Balas balik. Balas. Balas balik. Nampak? Ini graf apa kita buat ni? Cos 2x. Ini cos 2x. Okay. Untuk cos 2x, dia kosong kat sini. Sini adalah 1. Sini negatif 1. Itu untuk cos 2x. Okay. Kemudian apa dia buat? Dia kata, dah siap gas ni, dia kata tambah 1. Tambah 1. Siapa yang kita tambah 1? Kita tutup. Y tambah 1. Y tambah 1. Jadi Y kita ni kena tambah 1. Bila kita tambah 1, sini akan jadi nombor 2. Sini akan jadi 1. Sini akan jadi 0.
Okey, sekarang baru saya buat paksi yang sebenar. Ini pakai pen hitam saya. Okey, gariskan. Ini paksi yang sebenar, ini yang graf sebenar kita. Yang mana nombor kita kat sini adalah 2, 1, 0. Graf macam tu dia tak bergerak. Paksi yang bergerak. Ujung kita ni adalah 2 pi. Bahagi 2 tengah-tengah, pi. Nak bahagi lagi boleh, tak payah. Tapi yang ni penting. Ini graf untuk cos. Okey? Macam mana graf yang kedua? Dia nak apa? Sin pula. Okey, sin 2x. Tak ada masalah, kita dah boleh buat dah sin. Okey, sama sebab kita ada kuadran. Kuadran ni kita ada. Kuadran dia tetap 8. Cuma saya inilah paksi saya kat situ. Tadi paksi sebelah atas saja. Kan dia dah jadi sini. Tengok. Okey. Sekarang graf sin. Berapa banyak dah kena buat? 2 graf sin. Berapa amplitude dia? 2. Jadi graf sin kena buat 2, amplitude dia pun 2. Berapa graf sin? 2. Jadi kita akan naikkan graf ni. Jadi macam mana nak buat graf sin sebanyak 2? Saya akan naik ni. Ni sampai 2 puncak. Sini. Lepas tu turun balik. Turun. Naik balik. Satu graf. Bentuk S. Kalau tak nampak boleh ambil. Boleh try tengok. Tengok macam ni. Tu. Ni lebih kurang dia punya idea untuk graf sin. Ke mana pergi? 1, 2 pakai pensel. Kemudian saya ambil pen. Sama juga cerita dia. Kita buat graf. 1. Macam tu. Ni. Naik balik. Sini. Turun balik. Itu graf, namanya graf apa? Sin 2 sin 2x. Ada 2 graf sin. Amplitude dia 2. Kamu nampak graf ni kan? Dia 2. Tu kena cekap lukis graf ni sebab apa? Bila buat kuadran tu lah. Kalau pakai pensel tak nampak sangat warna merah tu. Tapi saya takut kamu tak nampak macam nak buat. Jadi tu pakai pensel. Bila graf jawapan sebenar dah cantik, ikut balik pakai pen, ambil pensel padam, dia hilang lah semua. Yang tinggal graf yang cantik sahaja. Macam tu. Okey. Jadi seterusnya nyatakan bilangan penyelesaian. Penyelesaian tempat dia berlanggar dua-dua ni kat mana? Sini 1, 2, 3, 4. Jawapan kita 4 penyelesaian. Di awal-awal nombor 22 jumpa graf ni dah. Boleh? Cuba tengok ada soalan tanya. Tengok. Biasanya jarang kamu buat macam ni. Biasanya main pusing-pusing je, kan? Boleh Syirah? Tengah proses cikgu. Cikgu yang graf sin tu, Okey. cikgu tadi laka-laka macam graf cos kan cikgu. Cikgu terus je. Sebab graf sin ni kita dah ada kuadran-kuadran dia dah siap. Tadi kita buat cos, kan benda tu dah siap. Jadi kita terus buat ya titik-titik dia. Cuma kamu kena faham masa kita buat titik bila graf sin, dia amplitude dia, kita kena faham kita naik 2, turun 2 kan. Dah bentuk dia S. Kalau kamu nampak betul tu saya ada buat pakai pensel tu, nampak kan? Buat pakai pensel itu lakaran tu. Oh. Jadi kuadran tu yang Kuadran ni ikut frekuensi 2x. 2x maksudnya 8 kuadran tu dia dah ada tu. Siap.
Okay, kejap lagi saya tunjuk pakai pensel lah. Pensel nampak sikit baru dia boleh padam. Pakai pen ni dia tak boleh padam. Dia tak boleh padam, kamu tak nampak dalam exam macam mana nak buat teknik ni. Okey? Boleh? Kita try. Nombor 23 senang. Yang ini je mula-mula ni jam sikit, susah sikit. Saya pun tak perasan yang mula-mula susah. Start susah. Kita tengok nombor 23. 23 tak susah sangat. Nombor 3 senang ya, graf tan. Nombor 23, lakar graf y sama dengan tan x. Tengok. Y sama dengan tan x. Macam tadi, sama juga. Cuma bila kita buat tan x, dia frekuensi dia 1. Jadi kita akan buat 4 kuadran. Nampak? Saya akan buat 4 kuadran dengan amplitude dia sama dengan 1. Cuma bila tan, amplitude dia kita buat kemudian. Tan jangan tanda nombor dulu. Tunjuk macam mana. Okay, first kali saya akan bajet dulu. Biasanya saya akan bajet dalam exam 4 lah. Atas 2, bawah 2. 4. Okay, saya tarik. Kemudian 4 kuadran. 4 kuadran saja. Tapi kalau 4 kuadran kau buat dia kurus. Tengok contoh. Ni. 1, 2, 3, 4. Sudah. Sebab 1x saja. Tak banyak. Okay. Kemudian kita lakarkan dulu. Bila kita buat graf tan, kita tahu dia akan naik jumpa asymptot. Okay. Dia akan naik jumpa asymptot. Jadi kalau kamu dah buat macam ni, saya dah buat cantik pula, saya buat 3. Tak apalah. 3 pun tak apa. Okay. Tanda dulu kat mana asymptot kita nak tanda. Contoh saya nak tanda sini. Dekat-dekat dengan line ni saya tanda. Saya tanda dulu. Bila dah tanda, baru saya naik. Naik. Macam tu. Lebih kurang. Tak nampak. Bila saya dah naik, saya tanda. Saya naikkan. Maksudnya ni. Saya naik. Macam tu. Dia tak kena tau line tu sebenarnya. Line ni kita panggil dia asymptot, dia tak kena. Dia pastikan dia tak kena. Lepas tu kena buat putus-putus ni menunjukkan dia asymptot. Okay. Jadi kalau pakai pen, mula saya tunjuk. Saya pergi sini, saya tanda dulu. Dekat-dekat line ni tanda. Dah tanda tu, kita akan pergi ke situ. Tapi bila kita nak pergi, kita pakai pensel dulu lah sebab kita nak bagi cantik betul lebih kurang putus-putus macam tu. Ikut balik. Itu graf tan. Okay, itu dia naik atas. Tanda dulu. Dia menghampiri garisan tu. Pak, lepas itu sini. Dia menghampiri. Okey, tandakan. Asymptot wajib tanda untuk graf tan. Tanda. Putus. Okey, siap lah. Siaplah graf tan. Sini ini graf tan. Ujung ni 2 pi, tengah-tengah pi. Dah. Nombor dekat paksi y jangan letak lagi. Okey, sebab dia graf tan atas ni amplitude dia infinity. Kita boleh apa-apa nombor pun terpulang pada kita tentang soalan kita nanti. Kita buat. Okey. Cuba tengok ni dulu. Boleh? Yang ni boleh cikgu. Boleh, ni senang kan? Okey. Apa soalan dia tan ni? Nombor 23. Tentukan sama ada garis lurus yang sesuai untuk penyelesaian persamaan. Tentukan persamaan garis lurus yang sesuai. Jadi kita akan buat persamaan kat tepi ni. Saya salin soalan dia. Dia kata tan X tambah 1 per pi X tambah sama dengan 1. Apa kita buat? Kita kena dapatkan ni sebagai perkara rumus. Tan X sebagai perkara rumus. Jadi ini dah nampak, senang lah. Saya akan terus buat. Jadi tan X sama dengan, ni pindah sebelah, negatif 1 per pi X tambah 1. Dia jadi tan X adalah Y. Terus dia jadi persamaan kita Y sama dengan negatif 1 per pi X tambah 1. Nampak? Bila kita dah siap benda ni, kita nak buat garis lurus, kita kena ada 6 kotak. Garis lurus ni je. X, Y macam tu. Okey? Siapa kita nak buat ni? Kita tengok dekat graf kita. Apa kita ada X? X saya ada pi dengan 2 pi saja.
pi dengan 2 pi. Okey, apa jadi kalau saya letak kosong? Kosong dulu Kalau saya letak x kosong, jawapan kita y kita 1. Nampak? Kalau saya letak ujung 2 pi, ganti masuk. Nanti masuk kita akan dapat negatif 2 pi per pi campur 1 mati-mati. Kita akan dapat negatif 1. Macam tu. Okay. Plot je lah. Masa kita nak plot ni baru kita tengok, oh saya perlukan 1 dengan negatif 1 sudah. Jadi kita boleh buat kat sini pun tak apa. Contoh ni saya letak 1, ini negatif 1. Dah. Masa tu kita buat. Kalau kat sini nombor 22, kita letak 22. Mana kita nak pakai? Itu special tan. Kita plot lah. 0, 1 sini. 2 pi negatif 1 sini. Ambil garis sambung. Jadilah garis lurus. Yang cantik. Nampak? Jawapan kita ada 1, 2, 3. Siap. Soalan dia kata apa? Nyatakan bilangan penyelesaian. Jawapan kita 3 penyelesaian. Siap. Ini mudah sikit lah. Kita tengok. Boleh? Siap boleh? Yang ni dah faham dah cikgu. Okey, nampak ada lebih kurang okey ni sebab soalan dia agak mudah jugalah. Kan? Yang lain okey ke? Boleh? Okey cikgu, boleh. Boleh Tengok nombor 24 pula. Nombor 24 pun saya rasa graf sin. Okey, tak ada masalah lah. Jom. Nombor 24. Kita tolak naik atas je. Okey. Nombor 24. Tengok sini. Lakar graf y sama dengan 2 sin 2x. Ini yang tadi ni. Yang nombor 22 tadi graf ni ada tapi kita buat. Cuma jaga-jaga. Dia bagi domain dia. Domain dia bagi x berada di antara 0 dengan pi saja. Jadi kita kena buat separuh. Kita kena buat separuh. Maksud dia kat sini separuh macam mana? Kalau ini kita katakan frekuensi D2, maksudnya kamu kena buat 2 graf. Tapi sebab dia kata sampai pi, kita separuh. Separuh maksudnya apa? Kita kena buat 1 graf saja. Ini 1 graf berapa kuadran? Kita boleh sediakan lebih kurang 4 kuadran. Okey. Saya akan buat macam ni. Tarik. 4 kuadran saja. 1, 2, 3, 4. Okey. Sekarang graf apa? Sin. Mula dekat kosong, tanda. Naik atas. Sini, sini, sini. Nampak? 1 graf aja. Sebab apa? Dia nak separuh. Kalau penuh 2 pi, 360 ni sampai 180 aja. Okey? Lepas tu kita dah boleh lakar lah. Boleh lakar lah graf sin kita. Terus kita buat ni. Graf sin. Lepas tu saya buat macam ni. Dia akan jadi cantik. Naik. Kamu boleh agak ni. Kotak ni. Boleh agak bentuk ni. Dapat. Nampak? Berapa dia punya amplitude? 2. Ada anjakan? Tak ada anjakan. Anjakan maksudnya tambah tolak. Terus dah siap graf. Dah siap. Siapa kat ujung? Dia pi. Kalau pi tengah, pi per 2. Kita kena letak 2 benda je kat bawah. Tak banyak. Okey. Dah siap. Sini y, sini x. Graf siap. Okay, sebab tu dalam exam, kotak-kotak semua pakai pensel. Tapi jawapan akhir, bila kamu dah confident graf kamu tu, ikut pakai pen. Ikut pakai pen, bagi jelas, bagi nampak. Okay, kalau tak nak pakai pen, takut tak boleh padam, pakai pensel 2B. Kan? Okay, sekarang kita tengok. Seterusnya, dia minta apa? Tentukan persamaan garis lurus yang sesuai untuk menyelesaikan persamaan pi sin 2x sama dengan pi tolak x. Dia masa kita buat soalan ni, dia macam kita buat linear law. Kan? Linear law kita. Cuma beza dia, kita nak apa? Saya nak dekat sebelah kiri saya mesti ni. 2 sin 2x. Yang saya ada sin 2x. 2 belum ada.
pi tak nak. Jadi saya akan buat apa? Saya darab 2 dulu. Bila saya darab 2 maksudnya semua orang kena darab 2. Dia akan jadi 2 pi sin 2x sama dengan 2 pi tolak 2x. Nampak? Semua orang kita darab 2. Lepas tu saya buat apa? Bahagi pi. Kalau saya tak nak pi. Tak ada pi pun. Kita bahagi pi. Kita bahagi pi. Semua orang kita bahagi pi. Yang akan jadi ke sini yang tinggal apa? 2 sin 2x sama dengan 2 tolak 2 per pi x. Nampak? Dia garis lurus. Kecurunan dengan ni, paksiat kena asing. Baru jelas cantik. Baru jadi kita buat y sama dengan, saya susun ni dulu, negatif 2 per pi x tambah 2. Kalau tak buat macam ni cantik pun tak apa. Lebih kurang pun tak apa. Kalau aku buat 2x per pi pun betul juga. Cuma saya susun nak bagi nampak. Ini kecurunan, ini pintasan. Untuk garis lurus tu lah. Okey. Dah dapat benda ni, nak buat garis lurus apa? 6 kotak. Enam kotak dalam exam tak payah pakai baris tak apa. Buat macam ni je. Yang penting atas x, y, kita try dengan kosong. Paling senang kosong ni. Kosong, x kosong habis. Tinggal 2. Ada tak 2? Ada. Kosong 2 tanda. Macam tu. Pak? Lepas tu siapa? Ambil ujung. Biasanya kita ambil ujung. Ujung adalah pi. Pi. Pi maksudnya kalau kita gantikan x dengan pi, dia akan jadi negatif 2 pi per pi campur 2. Dia akan dapat apa ni? Mati-mati dapat kosong. Macam tu. Ini dapatlah koordinat kita pi kosong atas ni. Atas line. Jadi kita sambung. Kita dapat penyelesaian kita. 1, 2, 3. Dapat jawapan. Tulis jawapan kita. 3 penyelesaian. Boleh? Oh, boleh cikgu. Nampak Okey. Cuba try tengok. Try nombor 25 ni. 25. Cuba. Cikgu, sin 2x ada 4 kuadran lah kan cikgu? Kalau sin 2x 8. Oh, Dia 8 sebab 1x tu ada 4 kuadran. Tapi kadang-kadang ikut teknik lah. Ada kamu kalau kamu dah biasa dah nampak curve dia tak ada masalah dah. 25. Okey, boleh buat apa? Saya tulis dulu. Y sama dengan 4 sin 2x. Okey, secara umumnya teknik saya, domain dia, tengok domain 0, 2 pi maksudnya full graph. Full graph maksudnya semua kena buat semua, tak ada potong-potong. Jadi amplitude sama dengan 4. Lepas tu kuadran kita kena buat 2 kali 4. Sama dengan 8. 1x 4 kuadran. Okey, itu saja. Tidak ada tambah tolak, selesai. Tengok jadi perancangan kita macam mana? Amplitude 4. Amplitude 4 ni kita boleh buat sama ada 2 atas 2 bawah ataupun nak buat bagi 4 besar lah. 4 kan? 4 besar lah. Dan terpulang sebab amplitude dia 4 ni. Masa rancang ni penting. Kalau amplitude 4. Contoh kalau saya buat 4 lah. Bila saya buat 4 atas 4 bawah jadi 8 ni. Jadi ni 4 atas 4 bawah. Kita tahu amplitude kita. Okey. Jadi masa kalau kita buat 4 atas 4 bawah, janganlah buat kurus sangat kita punya ni. Kuadran kita 8. Jadi kita buat kalau macam ni pun okey ni. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Ini pun dah langgar orang. Lebih kurang anggaran. Okey. Graf scene mula dekat kosong. Naik. Turun. Turun lagi. Naik. 1S. Naik. Turun. Turun. Naik. 2S. Siap lah. Boleh buat. Kalau tak nampak, tak berapa nak cam sangat nak buat, kita sambung dulu pakai pensel dan layang. Nak bagi cantik cikgu tadi tak arti buatlah graf nak bagi cantik, tak ada masalah, tak ada hal. Sambung dulu. Bagi cantik. Jadi kat sini kita boleh target nak naik macam mana. Dia nak naik ke mana? Kan? Dia nak naik pergi sini ke, naik sini ke. Kita nampak ni, nampak. Dia mesti atas garisan ni. Sebab dia lebih dari separuh. Jadi kita boleh bajet lah, bajet naik. Macam tu. Balance kan. Ke pensel lebih kurang, balance kan. Ni sampai bajet kat mana? Sini. Masuk. Ni, sini. Naik. Lepas tu pakai pensel ni. Dia buang. Lepas tu kena ambil tu, kena final dia kena guna pen. Final dia cantikkan balik. Follow dia. Dia mesti cantik yang graf kamu. Right. Sekarang belajar pakai online ni tak boleh ketuk tangan. Dulu saya ketuk tangan. Ketuk tangan bila? Dia buat graf gigi. Graf gigi kena ketuk, saya ketuk. Tahu graf gigi macam mana? Graf gigi lah. Orang buat graf scene, dia buat graf gigi. Macam ni graf gigi dia buat. Ni, graf sini. Macam tu. Ini salah, tak boleh jangan buat benda ni. Narut. Dia mesti ada curve sikit. Okay. Dah cantik macam ni. Kita dah confirm, tak ada apa, pasti. Kalau besar macam ni, pemirsa tengok puas hati. Berapa amplitude kita? 4. Negatif 4. Tengah, kosong. Okay. Ujung, 2 pi. Tengah, pi. Dah. Mana pemadam? Itulah ada anak kecil ni. Dia kalau dapat benda-benda dia suka. Madam lah saya punya, habis semua dia ambil. Okey, ni saya boleh padam lah. Bergoyang. Lebih kurang tak apa lah exam. Exam lebih kurang je padam. Kalau rajin lah. Kalau tak padam tak apa. Asalkan jawapan kamu ni mesti pekat, yang garisan unjuran kita panggil itu kelabu-kelabu. Tak payah padam. Dapat membezakan. Okey. Dia tengok macam ni, dia scan waktu tengok terus dia buang semua jawapan dia, ambil kamu punya. Okey, cantik. Kan? Okey. Apa soalan seterusnya? Dapat buat tak ni? Dapat? Saya buat dapat. Dapat Dapat. Israk dapat Israk? Boleh buat? Saya sedang cikgu. Sedang buat? Sebab tadi graf saya macam graf gigi cikgu. Graf gigi saya. Baik tak apa, ketuk kan. Kalau kamu takut buat gigi, Israk, kamu buat kurus je. Contoh macam ni. Tadi yang saya ajar tadi yang buat line tu kan. Masa kamu buat ni, contoh titik ni. Lebih kurang mana sini. Contoh masa kamu buat garis tu. Kan? Kamu pusing macam ni, kamu naik sikit je. Macam tu. Lepas tu kamu pusing ni pula, naik. Lepas tu pusing ni pula. Macam kita buat graf kuadratik, nampak? Ni. Dia jadi cantik lah, dia tak ada gigi lah. Boleh. Macam tu Senang je. Tak boleh nak tak pandai nak baca tu je sikit-sikit.
Dia jadi bila dia combine, kita panggil separuh dia ke parabola. Sama tak? Bentuk graf sin adalah graf parabola sebenarnya. Macam tu. Kan? Sebab tu namanya lakaran, tak adalah cantik macam komputer, tak ada macam ni, okey lebih kurang. Okey tu. Dapat buat? Kan? Okey, kita tengok apa soalan dia. Sebenarnya graf yang susah. Soalan dia senang je dia bagi. Okey, tengok. Tentukan sama ada satu garis persamaan, satu garis lurus yang sesuai untuk menyelesaikan persamaan. Dia bagi apa? Pi sin 2x campur x sama dengan kosong. Nampak? Bila kita dah faham cerita ni senang. Sebab kita nak sin 2x 4. Ni tak nak. Pindah dulu. Pindah yang tinggal apa? Pi sin 2x sama dengan negatif x. Kan? Okey. Jadi kita nak apa? Bukan 2 pula. 4 kita nak, pi tak nak. Tak apa, kita buat pelan-pelan satu. Darab dengan 4 dulu. Bahagi dengan pi. Yang tinggal ni adalah y. Buat 6 kotak. Tapi ni pun tak apa. Okey, mulakan dengan kosong. X kosong, Y pun kosong. Dia kosong-kosong. Satu lagi ambil 2 pi tengok. Ambil 2 pi. Kalau 2 pi saya 2 pi kita tak ada. Kalau 2 pi tak ada sebab kalau kita ambil 2 pi, negatif 4 kali dengan 2 pi per dengan pi kita akan dapat negatif 8. Mana ada negatif 8 kat graf? Tak ada. Tak ada jangan buat. Ambil pi pula. Dia kena tak ada koordinat tu. Jangan pergi tambah koordinat panjang tak payah. Tukar pula. Okey, 2 pi tak boleh, pi. Kalau pi jadi apa? Negatif 4. Nampak? Negatif 4. Kalau pi negatif 4. Kita buat pi negatif 4 ada. Kita tengok apa yang koordinat ada je. Cukup. Jadi kita plot lah. Biasa kita plot 0,0 pi negatif 4 sini. Gariskan. Dapat jawapan kita sini. Berapa? Ini asal 1, 2, 3. 3 penyelesaian. Siap. Okey, boleh faham ke? Tengok. Jadi ada soalan, ada anjakan. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Yang lain boleh ikut ke? Tak boleh cakap tau. Kita pergi soalan nombor 26. Ini ada anjakan tengok nombor 26. Ada A, B. 26. Soalan nombor 26. Bila kita dah biasa buat, kita dah ada idea dah nak buat. A dia kita buat lakarkan graf. Y sama dengan 1 tolak sin 2x. Untuk x kosong dengan pi. Kita dah tahu cerita dia. Sebab kita kena buat separuh saja cerita dia. Kan? Sepatutnya kena buat 2 graf tapi kita buat 1 graf saja. Okey, betul ada anjakan. Anjakan kita bajet dululah. Bajet biasanya kita lebihkan sikitlah kalau ada anjakan ni. Okey, contoh 1 ni saya ambil 2. 2 ni jadi 1. Dua kotak ni jadi amplitude dia 1. Okey, yang kena buat graf sin. Graf negatif sin. Graf negatif sin berapa kuadran? 4 saja. Buat separuh. Buat 4. Okey, ini bukan graf sin, ini graf negatif sin. Graf negatif sin, kita start bawah dulu. Dia turun bawah dulu. Sini. Dia terbalik.
Kalau graf positif naik atas, graf negatif dia terbalik. Okey, ini graf negatif. Kemudian tambah 1. Tambah 1 maksudnya kosong ni akan jadi 1. Okey, yang tadi negatif 1 kita akan jadi kosong. 1 atas ni akan jadi 2. Itu beza dia. Bila kita dah biasa buat dia, kita dah nampak lah titik-titik ni. Sekarang dah boleh buat dah. Graf dah boleh buat dah. Okey. Graf dah buat. Contoh tadi, macam tadi. Saya tak berapa pandai buat graf. Kita buat macam tu. Ni saya akan guna yang teknik yang saya ajar kamu tadi. Okey. Saya akan pusing kertas ni. Naik ni sikit. Naik sikit. Ni. Macam tu. Kita tengok apa hasil dia kalau guna teknik ni. Cantik juga. Ni. Tapi jangan salah lah. Jadi W dia. Jangan jadi W sudah. Itu graf dia. Okey. Dia kat sini lah dia tak. Kamu tengok dia tak apa semua sangat. Tak apalah. Dah hal. Bentuk dia cantik dah. Okey dah tu. Okey. Situ. Kemudian paksi kita terus dekat sini. Dekat kosong paksi. Kosong. Dekat paksi asal digalakkan pelajar buat putus-putus. Digalakkan saja tak buat tak apa. Macam tu. Paksi asal. Kemudian turunkan ni. Ujung ni pi. Tengah. Turunkan. Pi per 2. 0, 1, 2. Y, X. Ini graf dia. Graf kita panggil dia 1 tolak sin 2X sampai pi saja. Boleh ke? Boleh follow? Okey? Tengok tu. Saya cari pen. Saya ada beli pen baru. Mana pergi dah. Okey tu. Dah boleh. Boleh. Siap ke semua? Graf? Dah kot cikgu. Dah. Dapat sama macam saya ke? Sedap okey. Dia cantik tak cantik tak kira. Bagi betul nilai dulu. Betul nilai dulu. Nanti kita bagi cantik lah. Pelan-pelan tak apa. Okey. Nombor 26A. B dia nak apa? Seterusnya. Saya rasa macam ambil pen biru ni. Cikgu pen hitam. Okay. Dengan melakarkan satu garis lurus sesuai pada paksi yang sama, tentukan bilangan percasian bagi persamaan 2 pi sin X cos X sama dengan pi tolak 2X. Wah, ini baiknya soalan dia ni. Ini kebat ni. Sebab ada pelajar. Cikgu, 2X tak ada. Sini ada 2X. Macam mana nak darab dengan sin? Salah. Kan? Bila kamu tengok belah kiri ni tak ada X, tiba-tiba ada cos, kamu kena ingat. Kita ada formula. Formula sudut berganda iaitu sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Apa tu formula kena hafal. Kalau tak hafal formula, tengok soalan ni macam jam. Macam mana nak buat? Jam. Okey? Ni kena nampak. Jadi bila saya tengok ni, saya akan nampak 2 sin X cos X. Yang tu akan jadi sin 2X. Nampak? Ni. Jadi bawah ni akan jadi apa? Ni combine dengan ni, dia akan jadi pi sin 2X. Sama dengan pi tolak 2X. Okay. Cuba perhatikan ni dulu. Boleh faham tak boleh faham? Ini formula
Boleh? Boleh cikgu. Boleh eh? Okey. Boleh? Pi tak nak? Bahagi pi. Bahagi pi. Bahagi pi. Yang tinggal sin 2x sama dengan 1 tolak 2x per pi. Okey, sekarang kita nak apa? 1 tolak sin 2x. Ini 1 ada. Sin 2x. Ni pergi sebelah. Ni 1 tolak. Ni pergi sebelah. Kita tukar tempat. Bila tukar tempat dia akan jadi 2x per pi. 1 tolak sin 2x. Dah siap. Ini persamaan kita akan jadi oleh sebab itu persamaan kita adalah y sama dengan 2x per pi. Macam ni pun boleh tulis. Kalau nak asingkan pun tak apa. Kan? Dah dapat benda ni, dah senang. Gini je. X kosong, Y kosong. Yang kita ada pi. X pi, pi 2. Plotkan. Kosong kosong dengan pi 2. Situ. Garis. Dia akan lalu tengah kau-kau. Nampak? Akan dapat 1, 2, 3. Pada tadi rasa kita buat ni 3 penyelesaian ni. Penyelesaian. Boleh ke? Boleh cikgu. Ya, okey. Okey. Kita pergi terus bawah nombor 27 pula. 27 ni ada satu benda pelik. Kalau kamu tengok soalan dia, yang kena hati-hati nampak ada apa? Dekat atas okey, bawah tu ada modulus. Atas okey, bawah ada modulus. Jaga. Okey, boleh cuba tengok, cuba dulu. Lakarkan graf yang atas ni dulu. Cuba saya stop dulu kejap. Okey. Kalau kita tengok kat sini, rancangan kita penuh 8 kuadran, kan? Okey, amplitude kita 2, jadi 2 atas 2 bawah. Boleh 2 atas 2 bawah. Lebihlah saya buat 3 atas 3 bawah. Lebih. Lebihkan saja, tak pakai pun. Kan? Saya buat ni dulu tengah. Pensel kuadran saya 8. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Graf sin. Naik atas dulu. Satu graf. 2 graf. Kan? Okey. Kemudian sini kosong. Sini 2, sini negatif 2. Tolak 2. Sini akan jadi kosong. Sini akan jadi negatif 2, negatif 4. Ini lakaran pakai pensel je. Kita buat graf. Graf tak ada lagi dah. Graf tetap situ. Okey, graf tak cantik, tak apa, halal Okey, paksi dia dekat mana? Paksi Y sini. Paksi X dekat kosong. Sini. Okey, paksi asal ni kalau kamu dah buat, kalau dah clear, kamu boleh jadikan dia putus-putus je. Asal. Kita nampak ini boleh kita buat. Tak ada masalah. Kan? Naikkan sini. Hujung ni akan jadi 2 pi. Tengah-tengah sini tengah-tengah. So bajet betul tengah-tengah sini. Pi. Okey, jadi sini akan jadi kosong, negatif 2, negatif 4. Itu graf kita. Dia padah lebih kurang je. Okey.
Dah macam jambatan model ni, okeylah. Kan? Macam jambatan. Itu soalan nombor 27. Bila kamu dah biasa buat, sekejap je soalan ni. Seterusnya, dengan melakarkan satu garis lurus yang sesuai pada paksi yang sama, tentukan bilangan penyelesaian bagi persamaan modulus 2 sin 2x sama dengan apa tu? X per dengan pi. Okey. Yang ni yang pelik ni. Ini pelik dia apa? Saya rasa ada something wrong kat sini. Sebab dia bagi domain pun lain, tak apa. Tak ada masalah. Kita ikut je dulu apa dia bagi. Nampak? Domain dia nak sampai pi ni. Graf dia sampai pi. Graf kita sampai 2 pi. Sampai pi je. Kan? Lepas tu dia bagi yang ini pula. Kan? Tak ada masalah. Kita buat macam biasa je. Okey? Jadi kalau saya tengok kat sini cerita dia sepatutnya graf kat atas ni kalau modul biasa graf modulus. Ni mungkin ada salah kat sini dia buat. Kan? Tapi tak apa, kita buat dulu. Sebab y adalah sama dengan 2 sin 2x tolak 2 kat situ. Dan ini modulus. Jadi kat situ kita nak selesaikan yang ini. Sekejap, saya soalan ni ada wrong, something wrong. Sekejap, saya check sekejap. Okey, ada salah print kat sini betulkan balik. Graf ni ada apa? Modulus kat atas. Bila ada modulus tu lain cerita dia. Dia jadi lain. Saya buat balik nanti. Tengok Saya buat lain Okey. Kalau modulus macam tu dia lain cerita dia. Tengok. Maksudnya soalan ni ada kebetulan iaitu nombor 27 kan. Graf kita tukar jadi y sama dengan modulus 2 sin 2x tutup tolak 2 kat luar. Kan? Kemudian yang ini dekat 2 pi. Dekat 2 pi x kosong 2 pi. Jadi maksudnya soalan bawah tu pun nanti soalan B pun kena buat sampai 2 pi. Kena buat sampai 2 pi juga. Dia ada silap ni. Okey. Kat sini bila kita nak buat graf modulus, langkah pertama macam biasa kita buat graf dalam ni dulu. Graf dalam ni kamu tahu buat macam tadilah, buat graf dalam. Masa kita buat graf dalam tu kita buat macam tadi macam biasa sama. Tak ada ubah apa benda pun, sama 8 kuadran juga. 1 2 3 4 5 6 7 8, tak ada masalah kan, sama je. Cuma graf dia kita naik graf sin macam tu. Okey. Modulus yang mana negatif ni akan naik ke atas. Naik ke atas. Macam tu. Jadi dia akan jadi macam ni. Macam tu bentuk dia. Nampak? Kan? Jadi graf ni tak akan berubah. Okey. Bila kita dah buat, kita dah boleh buat graf dia dah. Sebab masa kita buat anjakan, graf tidak akan berubah. Yang berubah hanyalah paksi. Dah siap? Okay. Asal paksi kita berapa? Sini kosong. Sini 2. Sini negatif 2. Kemudian dia kata apa? Dah siap dah modulus ni baru. Modulus dulu siap baru tolak 2. Tolak 2 sini akan jadi kosong. Sini negatif 2. Sini negatif 4. Itu perubahan ni. Paksi kita kat situ. Dia akan jadi kat atas ni kat sini. Macam tu. Ni kosong. Di sini paksi X kita. Yang ini 2. Negatif 2. Ni negatif 4. Nak tunjuk pun tak apa. Tak nak tunjuk pun tak apa. Ni asal. Tempat asal. Tempat jatuh lagi dikenang. Ini pula tempat asal. Tak tunjuk pun tak apa.
Ni saya bagi, biasanya saya akan tunjuk sebab saya nak guna. Ini graf jambatan. Kan? Graf apa? Modulus 2 sin 2x tolak 2. Kita buat modulus dulu baru kita tolak 2. Okey? Lepas tu soalan B tu pun ada adjustment sikit. Soalan B dia sepatutnya dia bagi kat situ adalah 2 modulus 2 sin 2x sama dengan x per pi. Domain dia kamu kena betulkan. 2 pi. Saya ada salah ni, salah print. Okey? Jadi kat sini baru kita boleh buat senang. Dah dapat macam ni, kita dah ada modulus 2 sin 2x, modulus yang tak ada tolak 2. Bila kita buat tolak 2, kamu kena tambah aja tolak 2 kat tepi ni. Tengok letak aje. 2 sin 2x tolak 2, bila belah sini tolak 2, belah sini pun kena tolak 2. Macam tu je. Okey, jadi dapat dah ni y. Y sama dengan x per pi tolak 2. Terus buat 6 kotak kat situ. Okey, bila dah buat 6 kotak kat situ, mulakan dengan apa? Kosong dulu. X kosong negatif 2. Ada tak? Kosong negatif 2 ada? Ada. Lepas tu apa? 2 pi. Ni ujung. 2 pi. Kalau 2 pi, masukkan 2 pi bahagi pi 2. 2 tolak 2, kosong. Sekarang sambungkan. Jawapan dia akan jadi kat sini. Aku mau tengok jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia 8 penyelesaian. Cuba semak. Tengok macam mana kamu. Okey. Boleh Ishraq? Saya tengah nak gariskan cikgu. Okey. Soalan bahasa Inggeris dia betul. Ni soalan ni buku bahasa Inggeris. Tak nampak sangat. Lebih kurang lah. Bahasa Inggeris dia tulis apa? Ada modulus. Sketch Y modulus. Semelayu hilang modulus. Kan? Saya beli 2 buku. Melayu bahasa Inggeris. 2 buku beli. Dapat cikgu, dapat penyelesaian. Dapat. Cikgu. Okey. Dia kan cikgu, kalau dia macam mana kita nak tentukan pi kita tu ada kat mana? Pi kita ada kat mana macam mana? Ni pi dalam ni. Graf, Ni. dia cikgu. Dia tengah-tengah. Ujung 2 pi, kamu bajet tu betul-betul tengah-tengah. Sebab tu kalau guna sistem saya yang kuadran tu, kalau 8 dekat 4, macam tu. Yang lain tak payah tulis lah cikgu. Ada tak payah. 2 je tak payah. Tak payah tulis. Faham. Okey. Kalau nak tulis semua jenuh ni. Jenuhlah kamu tulis semua. Okay. Saya tengok ada skema jawapan dia tulis 2 pi je. Lagi tak seronok. Nampak? Tapi standard dia, kalau kamu tengok mana-mana skema jawapan asal, dia mesti ada benda ni lah. Dia mesti ada kosong, dia mesti ada 90 darjah, kemudian dia mesti ada 180 darjah, dia mesti ada 3 pi per 2 ni, 270 darjah dan 2 pi. Standard mana-mana, dia akan bagi 4-4. Tapi yang wajibnya, kita buat 2 sudah. Yang wajib maksudnya kosong dengan kosong pi 2 pi sudah. Ni 2 ni tak payah. Yang wajib. Okey. Kalau macam ni saya kawan-kawan saya semua lupa y tak pernah buat pun paksi y. Ini tak wajib. Jadi tengok benda ni je. Graf kamu bentuk, graf syarat dia apa? Bentuk betul. Bentuk betul yang pertama. Dia panggil shape. Markah untuk bentuk betul dulu. Kemudian baru ukuran. Baru ukuran.
Tempat tajam kena tajam. Ni jaga-jaga ni. Tempat tajam. Kalau modulus ni dia tajam tau. Tajam. Kena test. Kena. Tempat tajam dia kena tajam. Okay. Sebab tempat tajam ni saya pernah jumpa satu soalan. Ada pelajar dia buat tak tajam. Tak tajam dia salah. Kenapa? Bila dia kata garisan dia bawah ni je. Straight je garisan dia. Y sama dengan -2. Sepatutnya jawapan dia 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia buat tak tajam. Dia kena 2 kali. Dia 2 kali habis. Jaga kat situ kan. Okey. Kita pergi soalan seterusnya. Nombor 28. Okey, ni kebat. Ini kebat. Saya kena check nama graf bahasa Inggeris. Ni salah soalan lagi. Buku ni dia keluar bahasa Inggeris dulu. Kemudian baru bahasa Melayu. Dia translate lambat. Okey, jom. Pergi soalan nombor 28 kan. Sama Okey. Nombor 28. Lakarkan graf Y sama dengan 1 tambah 4 cos X. Domain dia full. Iaitu 0 sampai 2 pi. Maksudnya berapa graf kena buat? Satu graf saja, 4 kuadran sudah. Amplitude dia 4. Amplitude dia 4. Jadi saya buat 4 atas, 4 bawah. Okay. Sebab nak bagi cantik, bagi bentuk dia cantik, saya tak buat lah. Ni kurus sangat, saya buat gemuk sikit. 4 kuadran yang agak gemuk sikit. Dia terpulang masing-masing. Macam tu. Dia besar sikit. Sebab dia kita boleh pakai baris ni senang. Nak pakai separuh ke penuh. Macam tu. Fikir tu je. Okey. Graf apa? Graf cos. Start atas. Bentuk V. Tengok betul-betul. Betul mesti bentuk V cantik. 4-4. Jangan tinggi sebelah. Okey. Kemudian kita tambah satu. Jangan risau. Graf dia memang tak boleh buat apa dah. Bila kita dah lukis, dia tak akan padam. Kecuali ada modulus kat sini. Itu cerita lain. Kalau macam ni, dia tak akan padam. Kalau kita dah buat graf tu, dah okey lah. Graf, dia akan buat terus. Graf cos. Okey, graf cos. Okey, cuma asal dia kosong sini. Sekarang tambah 1, dia akan jadi 1. Asal dia 4 sini. Tambah 1, dia akan jadi 5. Asalnya negatif 4 sini. Tambah 1, negatif 3. Sebab tu bila kita buat 4-4 ni, senang kita nak teka kosong kat mana. Kosong bawah 1. Okey, tapi kena hati-hati Benda ni, yang asal dia, kita kena putus-putus. Sebab sini sebenarnya tempat dia. Tempat dia. Sini tak masalah Ni. Ini adalah 2 pi. Sini adalah pi. Ini adalah kalau ada putus-putus dia kena letak pada apa? Ini pi per 2. Ini 3 pi per 2. Tak ada masalah. Siap. Graf dia. Asal. Kalau nak letak asal, letak. Paksi asal. Bila anda ajakkan, kamu dibenarkan letak paksi asal. Jadi, siap. Boleh? Boleh ikut Okey. Seterusnya soalan pada paksi-paksi yang sama. Lakar satu graf garis lurus yang sesuai untuk menentukan bilangan penyelesaian. Okey. Bagi persamaan 4 pi cos X sama dengan 3 pi tolak 3 per 2X. Okey, nyatakan sebagai lurus bilangan penyelesaian. Tak tahu kenapa dia tulis kebat dah. Okey, kita tengok je. Sini, sini. Okey, jadi langkah pertama saya nampak kat sini 4 dah ada, semua ada. Pi tak ada. Bagi pi dulu. Bagi pi. Ni nampak bagi pi. X saja kena. Ni kat sini kita akan dapat sini 4 cos X sama dengan 3
tolak 3x per 2 pi. Okey, sekarang dia nak apa? 1 tambah. Kan? Ingat bila kita tambah 1 kat sini, tambah 1 sini, sini pun kena tambah 1. Jangan setiap orang kau tambah 1 pula, darab bahagi je setiap orang dapat. Tambah seorang kiri, seorang kanan saja. Kan? Jadi yang ini dah jadi y sama dengan 4 tolak 3x per 2 pi. Itu persamaan kita. Okey, baru kita buat 6 kotak kat situ. Kalau kosong 4, terus kita ada 2 pi. Kalau 2 pi, 3 kali 2, 6. 6 bahagi 2 dapat 3 balik. 4 tolak 3, 1. Jadi kita dah boleh plot dah. 0, 4. Tu 2, 3, 4 tak ada letak. 4 dengan 2 pi 1 ada. Garis. Jawapan kita hanya ada 2 penyelesaian. Okey, cuba tengok tutor. Boleh faham tak soalan ke? Tengok dulu. Nick. Apa saya buat? Hilang sebenarnya. Ya? Dia panggil. Boleh Nick? Nampak lorong yang cerah. Sekejap. Cerah lah lorong. Kan? Clear. Cerahlah Clear. sikit. Sekejap saya tengah pening. Oh, ada gambar saya. Okey, boleh? Kita pergi nombor 29 pula. Okey, ini kebat dah start soalan kebat ni. Okey. 29. Terus Sapuan sampai soalan mana dah? Sapuan mesti laju ni. Mana adikku? Saya ikut cikgu. Ya. Sama. Aduh. Saya ingat sampai 36 lah. Susah cikgu. Susah ke? 29 boleh lah pelan-pelan Apa? Susah sekarang tak apa. Exam ni kita jangan bagi dapat exam. Lakarkan graf Y sama dengan 3/2 pula. Dia main amplitude dia. Sin 2x. 2x. Okey. Tapi tengok yang ni dia punya syarat. Tengok ni. Dia kata graf dia kena buat 0 sampai 3/2 pi. Wow. Ni macam mana ni? Macam mana Israk? Boleh? Lukis 2 pi dulu, lepas tu Lepas tu padam. padam lah. Boleh. Okey. Sebab apa? Kalau dia dekat dengan 2 pi, kita lukis 2 pi dulu dengan padam. Tapi kena pandai pakai pensel lah. Kena pandai pakai pensel Cuma masalah je dekat ni, ini adalah 1.5. Okey. Bila 1.5, kita ambil anggaran kita kena pakai 3. Maksudnya satu line kita pakai 0.5. Itu anggaran kita.
Jadi saya akan buat kat situ macam biasa. Anggaran saya 3, kemudian sini 3, okey. Kan, kamu tengok ini 8 kuadran. Macam biasa saya akan buat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kamu ingat kalau 8 dia maksudnya sampai 2 pi. Dia sampai 2 pi. Tengah-tengah ni pi. Okey, ini pi per 2, ini 3 pi per 2. Kita akan buat sampai sini je. Lepas tu masalah karat ni kita dah standby dah. Okey, graf apa? Graf sin. Dia start naik atas. Berapa? Sampai 3. Turun. Ni bajet. Sampai sini je. Dah. Okey. Jadi saya buat lakaran saya ni. Tarik. Yang ini maksudnya 3/2. Bila kamu pakai 3/2 kat sini, sini kamu kena pakai 2/2, sini 1/2. Biar 2/2, biar 2/2 je. Bagi nampak. 1/2 kosong, negatif 1/2, negatif 2/2, negatif 3/2. Nanti 2/2 tu tukar pada 1. Okey, kalau dia per apa? Per 3. Kita buat 1/3, 2/3, 3/3 macam tu. Baru senang nak agak. Dah dapat macam ni, dah boleh buat pakai pen lah. Okey, graf sin. Sampai situ je. Okey, tidak ada anjakan, terus saja. Kan? Sini akan jadi 3 pi per 2 seperti dia nak. Yang ini ada pi. Sini ada pi per 2. Saya letak tengah-tengah. Kan? Ni 3/2. Puncak aja, bawah aja. Negatif 3/2. Kosong. Tengah-tengah ni tak payah lagi. Bila perlu. Kan? Bila perlu aja. Okey. Ni siap. Cikgu. Dia yang kalau kita nak tentukan kuadran tu yang kalau kita nak tentukan pi per 2 pi, 3 pi per 2 tu saya payah sikit juga nak tentukan. Tapi nak tahu macam mana cikgu. Kita buat macam kita buat kuartil lah. Kita ni dua benda, garisan ni. Kita ada garisan. Sekejap saya ambil kertas. Macam ni. Kita buat tak kisah berapa kuadran pun. Kita akan buat kosong dengan 2 pi dulu. Nampak? Lepas tu kita bahagi 2 tengah. Dapat pi. Yang ini kita bahagi 2. Jadi pi per 2. Macam tu. Yang ini kita bahagi 2. Jadi 3 pi per 2. Macam tu. Oh, macam tu. Boleh. Yang susah bahagi 3. Kalau bahagi 3 susah sikit. Kalau bahagi 3. Kalau bahagi 3 macam mana? Tengok. Sini. Kosong 2 pi. Okey. Nak bahagi 3. Macam mana bagi 3 ni? Kan? Susah kan? Bahagi 3. Okey. Kalau bahagi 3 memang susah. Kita kena bahagi 6. Dia bahagi 6 boleh. Bahagi 3 susah sikit. Kan? Bahagi 6 boleh. Okay, sebab bila kita bahagi 6, kita akan dapat sini pi. Jadi sini akan bahagi 3. Bila kita bahagi 3, kita akan dapat 1/3, 2/3, 3/3. Baru kita dapat takap. Okey, 3/3. Okey, lepas tu 4/3, 5/3, 6/3. Itu cara dia. Baru kita tangkap dia. Kita guna konsep pecahan je. Tapi ni jarang ni betul-betul kebat ni dia keluar bahagi yang jenis ganjilnya. Kalau bahagi 2 tak ada masalah. Selalu standard ni je. Yang ini yang kamu patut hafal. Ini standard. Ini jarang-jarang berlaku. Macam pelik. Boleh, Ustaz? Boleh cikgu, faham. Okey. Contoh macam soalan ni. Tiba-tiba kamu nak tanda juga. Mamat ni berapa kat sini sebenarnya? Sini berapa? Sini berapa? Nak tanda juga. Juga nak tanda. Kan? Kan? Kat sini maksudnya pi per 2 bahagi 2. Kalau pi per 2 bahagi 2, pi per 4. Jadi kita baca dia 1/4.
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4. Macam tu. Aku tidak jam nak tahu dua orang ni, tak boleh. Jadi kita dapat first ni. Kuadran pertama kita kau dapat 1/4, ni 2/4 nampak. 2/4 1/2. Ni 3/4. 4/4, ni 5/4. Tapi tak perlu. Sebab tu saya kata tak perlu. Kalau nak juga tulis. Biasanya kalau nak juga tulis ni soalan mana? Kertas satu dia bagi benda tu. Dia suruh isi 40. Ada. Saya pernah jumpa soalan dia bagi graf, dia bagi kotak. Kotak ataupun dia bagi PQR. Dia tanya apa benda. Ini boleh Kita teruskan. Kita buat persamaan pula Pada paksi yang sama, lakal satu garis lurus yang sesuai menentukan bilangan mesin bagi persamaan 4/3 pi X. Okey, tolak sin 2X sama dengan 1. Ini kehebat dia. Ini nombor pelik. Tak apa, tak ada masalah. Kita tak kisah pun dia. Yang kita kisah sekarang ni apa? Saya nak ni. Lain saya tak peduli. Ni nak? Tak nak. Pergi sebelah. Yang kacau sini. Macam tu. Yang tinggal negatif sin 2X sama dengan 1 tolak 4/3 pi X. Macam tu. Kemudian kita nak apa? Negatif tak nak. Kita punya positif. Nampak? Jadi kita tukar simbol semua, dia akan jadi sin 2X sama dengan, ni terbalikkan saja. 4/3 pi X tolak 1. Okey. Kemudian nak apa? 3/2. Darab semua dengan 3/2. 3/2. 3/2. 3/2. Darab semua orang dengan 3/2. Kita akan dapat yang ini dah jadi Y kita. Yang ni boleh kecil nampak? 3 mati, 4 2 pi je tinggal. Yang ni tolak 3/2. Ini saja yang tinggal dari lurus kita. Fokus kita pada ni. Jangan peduli dia bagi. Kerana pelik-pelik dia bagi ni. Saja dia bagi kamu rasa susah tak buat. Kamu buat. Itu buat 6 kotak. 6 kotak ni untuk garis lurus kan. X, Y. Kosong. Dapat. Negatif 3/2 ada? Ada? Kosong negatif 3/2. Kita tak risau. Ni nombor kita ada semua. Plot je. Dah. Satu koordinat. Seorang lagi ambil apa? Ambil yang senang. Kalau kamu confuse susah nak buat, ambil yang senang. Kan? Contoh ambil yang senang. Paling senang apa? Sebenarnya paling senang ujung. Sebenarnya lah paling senang sekali ujung. Kan? Tapi kalau nak ambil pi saja boleh tak? Boleh. Ambil pi saja, tak ada masalah. Kan? Tengok ada tak ada je. Contoh kalau saya nak ambil pi. Kalau saya ambil pi, kita akan dapat kat sini 2 tolak 3/2. 2 tolak 3/2. Dia akan tinggal apa? 1/2. 2 tolak 3/2 akan dapat 1/2. Ada tak 1/2? Ada. Kita buat sengat kita ni. Cantik. 1/2, 2/2. Tak ada masalah. Kita boleh plot apa pun. Jadi pi dekat ni. Dekat 1/2 sini. Pak, titik dia. Kita garis lah. Dia tak ada masalah. Dapat jawapan sama. 1, 2, 3. 3 penyelesaian. Dia tak kisah. Kan? Kalau nak ambil 3/2. Tapi yang terbaik ambil ujung. Ambil ujung. Sama jawapan dia. Cuma kalau ujung kita dapat berapa ni? Dapat 3/2. 3/2 kot. Macam tu. Boleh faham ke? Boleh? Dia dah masuk kebat-kebat ni. Dia semua agak. Tapi sebenarnya bila kamu dah biasa buat, kita buat pada awal ni, dah satu. Sebenarnya tak rasa kebat dia. Rasa macam, lebih kurang macam tu. Soalan dia lebih kurang je sebenarnya. Okay? Kita tengok satu lagi. Nombor 30. Pendek je 30 ni. Betul ke? 30. Okey. Perhatikan soalan tu 30. Tengok.
tarik. Dah kan ni? 29 dah? Dah cikgu. Boleh? Okey, tengok. Nombor 30. Okey, untuk soalan nombor 30 kat sini, lakarkan graf. Graf dia senang ni. Y sama dengan 3 sin 2x. Saya rasa kamu dah masak 2x. Daripada tadi soalan lambat-lambat graf. Tapi sebab tu kamu tengok, kebanyakan soalan yang saya ambil ni, kebanyakannya adalah soalan dalam buku kan. Dalam buku kamu tengok, kebanyakannya graf sin. Sin. Jarang cos. Tapi soalan SPM banyak cos. Dengan tan. Nampak? Kan? Itu dia jaga. Okey. Ni dah senang dah. Ini tengok ni sekejap je kamu layan buat ni kan. Okey, sekarang saya buat paksi dulu 3 atas 3 bawah. Okey, sekarang nak kena buat 2 graf. Okey, 3 graf sin naik atas. Atas kan. Okey, kita buat graf sin. Graf sin, dah siap graf sin. Okey, sekarang 3 amplitude dia, 0, -3. Settle, itu saja. Oh, ini laju ke graf ni? Dah biasa buat laju. Terus ujung 2 pi. Tengah pi. Selesai. Okey. Buat lagi cantik lah. Y. X, A, B. Ni saya rasa kamu dah buat, dah masak dah soalan macam ni. Senang. Okay. Soalan persamaan je. Seterusnya, pada paksi yang sama, lakar satu graf garis lurus yang sesuai menentukan bilangan penyelesaian bagi persamaan 3 tolak 3 sin 2x sama dengan 3 per pi x. Okey. Ini pun dah masak dah sebab apa? Ni senang ni Pak. Sama. Nama. Jadi kita akan dapat kat situ. Kalau nak gantikan y terus pun tak apalah. 3 tolak y. Buat je persamaan dia. Kamu nampak ni persamaan ni lebih mudah sikit. Y pindah sana. Pun dapat juga. Okey. Dapat juga. Persamaan garis lurus tak. X kosong 3 kan, kemudian kalau 2 pi 3 kali 2 pi 6, 3 tolak 6 negatif 3 pun ada. Okey, kita akan dapat sini 0,3 dengan 2 pi negatif 3. Bila kita bajet kuadran tu, graf kita akan jadi sama besar. Dia takkan lari jawapan. Jangan risau. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, mudahan. Senang ni, sekejap ni dapat ni. 6 markah, 7 markah. Senang-senang boleh dapat. Okey, tengok. Jadi macam ni, jadi graf negatif cos ni kita start dekat bawah, dekat 2 ni. Dia naik sini, dia kembang ni, saya buat kembang ni. Kembang macam tu. Dia kembang sikit. Okey. Jadi bila kita buat graf ni, dia akan jadi ni bawah ni dulu.
Yang penting ni bagi simetri. Ni bagi sama besar. Sebab tu kena ukur juga kuadran dia, dia tak sama besar. Kena sama besar. Itu penting. Okey. Tak ada masalah. Graf dah settle. Ini graf dia. Macam topi Luffy. Kan? Ini negatif 2. Maksudnya ini negatif 2. 0, 2. Ujung 2 pi. Tengah-tengah pi. Boleh? Isyak? Boleh Isyak? Nampak? Baik cikgu, saya buat pembetulan cikgu. Kamu kena bagi sama besar. Penting sama besar. Bentuk tak kisah nak buat dia jadi tak cantik sangat ke buat macam mana. Itu tak boleh buat. Tapi saiz dia penting. Lebar atas, lebar bawah, bentuk. Bagi sama besar. Okey, dapat ni. Siapuan, dapat ke bawah ni? Saya keliru ibu yang bawah tu. Saya buat tapi saya tak tahulah, saya pecah jadi 2 sin X cos X. Lepas tu saya keliru. Dia tak payah pecah Siapuan. Soalan dia. Tak pecah. Dia terus dapatkan ni je. Ni akan jadi, kalau kamu tengok dia akan jadi macam ni. Sin 2x sama dengan negatif 2 cos x. Jadi graf yang kita perlu buat adalah y sama dengan sin 2x. Cuba baca soalan tu betul-betul. Sebab tu kita baca soalan betul-betul. Baca soalan dia kata apa? Seterusnya, pada paksi-paksi yang sama, lakar satu lagi graf. Nampak? Dia punya keyword adalah dia kata, lakar satu lagi graf. Dia tak sebut langsung dekat soalan ni, dekat B ni, garis lurus. Itu beza dia, kena cam tu. Nampak? Dia direct tau. Admit dia direct. Kalau dia kata graf tu garis lurus, dia akan sebut. Ya, persamaan garis lurus. Graf garis lurus. Untuk yang ni, dia tak sebut pun garis lurus. Bila dia tak sebut garis lurus, biasanya graf tu bukan garis lurus. Nampak? Jadi yang kita buat adalah graf ni. Bukan garis. Kita kena buat graf macam soalan nombor 1 mula-mula kita buat tadi. Nombor 22 tu. Jadi kita kena pergi buat pula ni. Sin 2x. Kan? Bila kita nak buat sin 2x, kita kena buat 8 kuadran. Kita dah ada, sebab tu saya gemukkan tadi. Gemukkan. Jadi kita pecah 2 lagi. Kita perlukan 8. Tadi kita ada 4 je. Nampak? Pecahkan 8, saya pergi buat sin 2x. Sin 2x start kosong, naik. 1, 2. Nampak? Kan? Saya pun buat graf sin 2x. Sin 2x kan. Sorry. Silap. Saya pergi naik ni amplitude dia 1 je sampai sini je. Amplitude dia 1 tak sampai 2. Dia sini je dia, graf sin dia. Itu graf sin 2x. Okey. Boleh faham tak ni? Saya macam biasalah cikgu, saya hantarlah. Okey. Baik. Boleh kita dapatlah penyelesaian kita kat situ. Kan? Kalau kamu tengok saya lukis tu sebenarnya dia macam ni satu. Sini ni sebenarnya dia kena dekat satu je, kena kat paksi je ni. Dia akan touch saja ni. Dia akan tulis sebab saya langgar ni. Dia terkena kat sini je.
Dia sepatutnya jawapan dia 2 je ni. 2 penyelesaian. Dah cikgu. Okey. Lain ni Ishraq. Lepas tu kena buat kuadran je. Kalau kamu tak buat ni dia salah jadi ni. Kalau dia tak kena. Kuadran ni penting. Tu dia jadi salah tu. Dia kuadran tu cikgu, saya kalau saya buat dia satu lebar, satu dia Sebab kurang lebar. kalau yang cos tu dia ada 4 kuadran. Nampak? Untuk sampai 2 pi. Kalau yang sin dia ada 8 kuadran. Jadi setiap kali yang cos punya tu kena bahagi 2. So dia jadi macam ni nampak? Dia duduk kena. Kan? Graf cos dia terus lalu besar. Tapi graf sin dia macam tu. Dia kena hati-hatilah tengok. Okey? Jangan sebab tu saya kata kena jaga lebar dia. Kelebaran lebar graf tu kena jaga. Lebar dengan tinggi jaga. Cantik tak cantik kita tak boleh buat apa. Kan? Sebab tu kalau kamu macam graf kan, lebih baik kita buat graf tajam berbanding dengan graf yang lebar. Kan? Bila kita pakai kuadran tu contoh saya bagi contoh graf macam ni Macam ni. Ambil graf sin biasa graf sin. Tu kita perlu tanda lebar dia. Okey? Bila kita buat graf tu, graf sin, lebih baik kita buat graf yang tajam. Contoh yang tajam macam ni. Graf tajam. Graf tajam maksud kita ni, kita tarik sikit je. Menghampiri naik gitu. Macam tu. Ni graf tajam. Jangan lebar sangat. Dia sebab kalau ikut parabola sebenarnya dia lebih kurang kita panggil dia dia panggil dia macam ni lah, kotak tu cerita kamu kan, dia duduk dekat ni situ kat situ lebih kurang macam tu lah untuk dia, macam dia pergi sini dia turun macam tu dia macam 3/4 macam tu lebih kurang. Sepatutnya lah bentuk dia lebih kurang macam tu kan. Biar kurus tak apa, jangan gemuk. Gemuk dia jadi nanti mudah salah. Jangan buat macam ni. Jaga contoh graf sin. Okey, jangan ke sini. Jangan pergi naik atas ni baru kita corner. Jangan. Biar kita rapat dengan dia punya ni. Buat separuh macam ni. Macam tu. Boleh, Ishraq? Kau betulkan tu, boleh tu. Betulkan tu je. Sebab asas dah okey. Bentuk asas dah okey. Jadi dia akan salah. Sayang rugi kat situ. Kita akan rugi dekat kita punya koordinat tu lagi. Okey. Saya akan tunjukkan satu lagi. Tengok satu lagi graf ni nombor 32. Sebelum kita masuk ni nama identiti asas dah, cerita lain dah. Soalan terakhir untuk graf adalah soalan nombor 32 itu. Okey. Sekarang saya dah habis kertas line. Kertas line saya dah habis. Jadi saya gunakan teknik gangster sikit kat sini, tak ada line. Okey. Nombor 32 kat situ, lakarkan graf y sama dengan -2 sin 3/2x untuk x kosong 2 pi.
Ni kau tengok, ni betul-betul saya lakar. Betul lakar. Okey. Kalau betul-betul lakar, first kali saya akan buat pasti buat pem baris pun tak pakai. Pem baris pun tak pakai. Namanya pem baris. Pem baris pun tak pakai. Syuk. Ini dalam exam kalut dengar tak dapat. Okey. Graf apa? Kena faham graf apa. Graf dia adalah graf negative sin. Bukan graf sin, graf negative sin. Berapa banyak nak kena buat? 1/2. 1/2 graf negative sin. Saya akan buat graf negative sin 1/2. Ni saya akan buat graf negatif ke bawah. Ni. Ini betul-betul lakar ni 1/2. Jangan terkejut. Cantik juga saya buat. Lakar pun cantik. Tak faham kadang-kadang. Bukan nak belagak. Nanti marah pula korang. Macam tu. Okay. Amplitude dia berapa? 2. Ini bila lakaran, dia kena buat macam tu. Nampak? Okay. Ujung siapa? 2 pi. Dia mesti 2 pi ujung. Pi kat mana ni? Okay. Kalau kamu tengok betul-betul, sini ada bahagi 3. Tu saya kata bila dia bahagi 3 macam ni, tengok dekat pi. Bahagi 3 maksudnya apa? Kita 1/3. 2 pi per 3. 3/3. 4 pi per 3. 5 pi per 3. 6 pi per 3. Itu kena nak penuh. Siap. Sebenarnya kalau kamu dah cekap, kalau kamu bentuk kamu dah biasa buat, kamu lakar macam ni, lakar laju sekejap dia buat dah. Tapi sebab tak ramai boleh macam tu, dia tak nampak lagi bentuk tu, sebab tu saya suruh buat kuadran semua tu. Okey. Seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama, lakar graf garis lurus. Ni Pak, straight forward dia bagi tahu, garis lurus yang sesuai. Iaitu x per pi campur dengan 2 sin 3/2x sama dengan 0. Tengok sini. Bonus. Kenapa bonus? Negatif. Ni pindah sebelah aja. Kan? X per pi sama dengan negatif 2 sin 3/2x. Kita akan dapat jawapan y sama dengan x per pi. Selesai. Kan? Terus buat 6 kotak sebab dia nak garis lurus. 0, 0. Kita ada 2 pi. 2 pi, 2. Nampak? 0, 0. 2 pi, 2. Sambung. 1, 2, 3. Dia sekejap je buat. Kalau dia bagi 7 markah, 7 dah dapat. Nampak? Dapat idea dia. Dia idea tu. Sebab bila kita dah biasa, sebab tu saya mula-mula saya beritahu saya buat kuadran. Supaya bila kamu tak ada kuadran pun, kamu dah dapat bentuk curve tu macam mana, kamu dah memorize dah kat mana. Bentuk dia berapa lebar dia, bawa ke mana, kita dah nampak. Dah melekat ke otak senang. Kita nampak. Dia terus jadi cantik. Jangan risau. Biasa mula-mula biar penat sikit. Buat kuadran. Nampakkan bentuk. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Boleh Cuba jangan risau. Topik ni, saya target sekarang ni, dia duduk dalam kertas 2. Kan? Kertas 2. Kertas 2. Jadi markah dia mungkin banyak jugalah. Mungkin banyak lah. Dalam 7 macam tu. Kan? Kalau bahagian A lah. Kalau banyaklah saya target memang soalan ni banyak. Kan? Sebab antara topik yang stay dalam silibus kamu yang ada. Ni, terigu. Okey. Jadi insya-Allah minggu depan kita dah boleh masuk identiti. Kita ada graf dah. Lepas ni kita buat penyelesaian pula, jenama pengiraan pula. Pengiraan kebanyakan kira je. Kira kena cekap kalkulator, kena formula kena hafal. Okey. Jadi untuk minggu depan ready lah untuk identiti asas. Identiti asas ada 3I sebagai 3I. Saya buat sama dengan 1, sama dengan 1, sama dengan 1. 3 ekor ni. Yang pertama, sin cos, sec tan, cosec cot. Itu cara hafal dia.
sin kuasa 2 theta campur cos kuasa 2 theta. Setan. Ni setan dia bagi. Setan negatif. Kan? Cosec pun negatif. Siap. Tu kita panggil dia identiti asas. 3 ekor ni. Kan? Sin cos, setan, cosecot. Okey, cuma dalam buku dia formula dia yang negatif dia tak ada negatif, dia pindah ke sebelah. Negatif pindah ke sebelah. Apa tu saya hafal saya letak satu semua. Nama identiti ni sebab sama dengan satu sebenarnya. Okey? Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ajar kelas hari ini. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama.